Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke sesi Live Smart Nation yang dikendalikan oleh Smart Nation Ambassadors dari VMware. Nama saya Ramona dan hari ini saya akan mengajar anda tentang aplikasi Zoom dan cara menggunakannya. Sebelum kita bermula, saya ingin memohon maaf jika bahasa yang saya guna ini tidak fasih kerana sudah lama saya tidak bercakap bahasa Melayu. Selain itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan semasa saya membuat presentasi ini, anda bolehlah bertanya soalan anda di ruang chat live dan ambassador kami yang lain akan menjawabnya. Jom kita bermula. Aplikasi Zoom. Apa itu Zoom? Aplikasi Zoom Meeting kini menjadi salah satu kaedah untuk masyarakat berhubung antara satu sama lain dengan mudah, tidak dikira di mana pun mereka berada. Aplikasi ini digunakan di seluruh dunia bagi memudahkan kerja harian. Dengan aplikasi mudah ini, anda bolehlah berhubung dengan seramai 100 orang secara virtual. Ini adalah kelebihan Zoom berbanding dengan WhatsApp yang hanya boleh membuat perhubungan dengan 10 orang atau kurang. Kamu pun boleh membuat panggilan video, suara atau kedua-duanya. Menyertai kelas-kelas online yang dilaksanakan oleh pihak Smart Nation dan juga semua percakapan di Zoom boleh dirakam untuk dilihat nanti. Ini adalah kelebihan Zoom berbanding dengan platform social media yang lain. Agenda kita pada hari ini adalah untuk mempelajari langkah-langkah untuk memuat turun aplikasi Zoom di telefon bimbit iOS ataupun iPhone dan juga Android anda. Selain itu, kami juga akan mempelajari bagaimana menggunakan Zoom di komputer untuk melaksanakan mesyuarat peribadi anda dengan ahli keluarga dan kawan-kawan. Tambahan pula, kita juga akan mengajar anda menghantar jemputan mesyuarat tersebut dan membincangkan kebolehan Zoom yang lain. So, jom kita bermula. Terdapat 5 langkah mudah untuk memasang Zoom di telefon bimbit anda. Pertama sekali, pastikan telefon bimbit anda mempunyai sambungan internet, iaitu Wi-Fi anda dipasang. Langkah kedua, sila mencari aplikasi ini di telefon bimbit anda. Kalau anda menggunakan telefon bimbit iPhone, anda akan menjumpa aplikasi ini atau yang dinamakan App Store di telefon bimbit iPhone anda. Dan kalau anda menggunakan telefon bimbit selain daripada iPhone, iaitu Oppo, Huawei, Samsung, anda boleh melihat aplikasi Play Store. Langkah ketiga, tolong bukakan aplikasi itu dan typekan Zoom pada search bar. Dan klikkan pada pilihan utama yang keluar, iaitu Zoom Cloud Meetings. Okey? Langkah keempat, halaman ini akan muncul. Halaman aplikasi Zoom Cloud Meetings ini akan mempunyai butang install ataupun pasang sebelah kanan. Tolong sabar sehingga aplikasi ini dimuat turun pada telefon bimbit anda. Langkah yang terakhir dan yang kelima, setelah muat turun selesai, klikkan butang open ataupun buka. So, itu adalah 5 langkah untuk anda memasang Zoom di telefon bimbit anda. Okay. Selepas anda sudah memuat turun aplikasi Zoom, lampiran ini akan keluar dan anda akan mempunyai 3 pilihan, iaitu anda boleh sign up, iaitu kita boleh melanggan ke services atau membuka akaun dengan Zoom. Yang kedua, sign in,
iaitu untuk anda yang sudah mendaftarkan akaun peribadi anda dengan Zoom. Dan yang ketiga iaitu join a meeting. Anda boleh terus sambung ke mesyuarat Zoom tanpa perlu mendaftarkan akaun. Inilah yang membuat Zoom sangat mudah untuk diguna. Sekarang saya akan mengajar anda bagaimana untuk join a meeting. Okey. Untuk join meeting, masukkan meeting ID yang akan diberikan kepada anda di sini. Maksudnya, orang lain akan membuat meeting room. Contohnya, pihak Smart Nation yang mengadakan kelas-kelas online, mereka akan menghantar anda meeting ID yang merupakan kod 9 ataupun 10 digit untuk menyertai kelas tersebut. Dan di sinilah anda boleh menyertai meeting ID tersebut. Di bawah meeting ID, anda mungkin akan menampak nama telefon bimbit anda. Anda boleh mengeluarkan nombor telefon bimbit dan menyertai nama anda dengan menaipkan nama anda di ruang tersebut. Selepas itu, klikkan butang biru Join Meeting untuk menyertai mesyuarat Zoom tersebut. Inilah langkah-langkah yang anda harus membuat untuk join a meeting di telefon bimbit. Sekarang, saya akan membuat presentasi secara langsung tentang cara menggunakan Zoom di komputer anda. Tolong memberi saya beberapa minit untuk melengkapkan skrin saya. Okey. Sekarang ini saya akan membuat presentasi secara langsung tentang menggunakan Zoom di laptop atau komputer anda. Jom kita bermula. Langkah pertama ialah untuk menaikkan Zoom, zoom.us dekat search bar. Anda akan dibawa ke laman web ini dan di sini seperti yang dipaparkan di skrin telefon bimbit anda, anda bolehlah join a meeting, sign in ataupun sign up. Satu lagi kebolehan dekat laman web adalah host a meeting, iaitu merancang Zoom meeting anda sendiri. Saya akan menunjukkan kebolehan ini sebentar lagi. Kalau anda ingin membuat akaun Zoom, tekanlah butang sign up, butang oranye ini, dan anda akan dibawa ke laman ini. Di sini, anda hanya perlu meletakkan tarikh lahir anda. So, saya ingin meletakkan tarikh lahir saya. Dan tekanlah butang continue. Di sini, anda akan diberi 3 pilihan untuk membuka akaun Zoom. Anda boleh ada 2 pilihan yang saya ingin yang sangat mudah untuk anda membuka akaun Zoom. Pertamanya adalah untuk membuka dengan Google account Google dengan email Google anda. Yang kedua adalah untuk membuka dengan akaun Facebook anda. Kalau anda menggunakan email Yahoo ataupun Hotmail, kamu hendaklah meletakkan alamat email tersebut di ruang ini. Okey, saya sudah mempunyai akaun Zoom, jadi saya akan login sekarang. Okey, di sini saya ingin menunjuk anda bagaimana untuk membuat dan menghantar Zoom meeting peribadi anda. Tolong tekan butang schedule a meeting. Maaf ya.
Biar saya ingin sign in dulu. Okey, di sini saya ingin menunjuk anda bagaimana untuk menghantar Zoom meeting peribadi anda. So di sini saya telah menekan butang schedule a new meeting. Di sini anda boleh masukkan topik perbincangan meeting tersebut. Contohnya, jika anda ingin menyambut hari jadi cucu cicit anda, kamu boleh meletakkan topik ini. Menyambut jadi Insya. Deskripsinya Insya. Alright. So di sini anda boleh masukkan tarikh anda ingin melaksanakan mesyuarat tersebut. So saya akan meletakkan 27 hari bulan Jun pada pukul 2 PM. Dan di sini kamu pun boleh meletakkan duration meeting tersebut. Saya akan meletakkan 1 jam 15 minit. Time zone-nya pun akan keluar. So jikalau anda ingin menyambut hari jadi kawan-kawan atau ahli keluarga yang terdapat di luar negara, anda bolehlah meletakkan time zone mereka pun. Okay. Selepas ini anda bolehlah menekan butang biru save dan lampiran ini akan keluar. Di sini anda boleh meletakkan meeting ini dalam kalender Google, kalender Outlook ataupun kalender Yahoo anda supaya anda akan ingat tentang meeting ini. Selain itu, anda pun boleh copy invitation meeting ini untuk menghantarnya kepada kawan-kawan anda So contohnya, bila anda menekan butang copy invitation, maklumat ini akan keluar. Dua perkara penting yang anda ingin memastikan ialah tarikh adalah betul, meeting ID dengan password. So sekarang ni saya akan copy invitation dan saya ingin menghantarnya kepada kawan saya di WhatsApp. Contohnya Terry, saya akan melekatkan maklumat tersebut dan menghantar send. Inilah langkah-langkah mudah untuk membuat Zoom meeting peribadi anda. Selain itu, saya juga ingin menunjuk anda bagaimana untuk host a meeting dan skrin yang akan dipaparkan bila kamu host a meeting. So, kamu pun akan mempunyai dua opsi, iaitu untuk host a meeting dengan video kamu atau tanpa video. So, saya akan mengambil pilihan ini, video on. Klikkan join from browser. Okey, di sini anda akan diberi 3 pilihan. Jika anda menggunakan komputer, pilihlah option join audio by computer. Okey. So sekarang ini terdapat beberapa fungsi yang terdapat dalam Zoom meeting. Pertamanya, fungsi mute. Bila butang ini ada batang merah seperti ini, anda tidak boleh, peserta lain tidak boleh mendengar anda. Jadi, kalau anda ingin suara kamu didengar bila dalam Zoom meeting, pastikan tiada batang merah dekat ikon mikrofon ini. Selain daripada itu, terdapat juga fungsi start video. Sama seperti butang mute, kalau ada batang merah, muka anda tidak boleh dinampak. Tetapi kalau saya menekan butang ini,
muka saya boleh dinampak. Selain daripada itu, terdapat juga fungsi Manage Participants. Dekat sini, anda boleh nampak peserta yang menyertai Zoom meeting anda. Sekarang ini hanya saya dalam Zoom meeting ini, oleh itu hanya boleh terdapat nama saya. Fungsi share screen membolehkan saya menunjukkan skrin komputer saya kepada peserta lain yang ada dalam Zoom meeting. Contohnya, ini adalah skrin desktop saya. Selain itu, saya juga boleh menunjuk laman web lain yang terdapat di browser saya. Seperti WhatsApp yang terdapat di browser saya ini. Kami pun mempunyai fungsi chat yang membolehkan anda berbual dengan peserta lain yang terdapat di Zoom meeting. Anda juga boleh menghantar mesej kepada semua peserta ataupun peserta yang tertentu. Oleh kerana saya seorang saja dalam Zoom meeting ini, tiada option lain. Tapi anda bolehlah menghantar mesej kepada semua atau orang tertentu dalam Zoom meeting tersebut. Akhir sekali, saya juga ingin menunjuk fungsi rekod. Fungsi rekod ini membolehkan anda merakam perbincangan Zoom untuk dilihat pada masa nanti. Fungsi ini hanya akan diberi kepada mereka yang menghantar Zoom meeting, iaitu Zoom host. Jadi, jika anda menyertai Zoom orang lain dan inginkan rakaman Zoom tersebut, tolonglah minta host Zoom meeting tersebut untuk merakam meeting dan menghantar rakaman itu kepada anda. Itulah presentasi saya tentang kebolehan Zoom. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan lebih yakin untuk menggunakan Zoom dan akan mencuba teknologi ini. Janganlah takut, kita akan berada di ruangan chat live ataupun tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menyertai kami di ruangan Zoom ini.